Nabi perturunkan kepada sahabat radhiyallahu anhum yang terhampir dengannya Abu Bakar Siddiq. Dia tanya pada putrinya, ya Aisyah, ada lagi tak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal aku belum amal? Bila Abu Bakar sebut macam ni, sebaik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nak hidup dia ni sebiji ikut jalan yang Nabi bagi tahu pada dia. Muslimat, Nabi suruh hamburkan tanah pada muka orang yang memuji. Jadi jangan kita set dalam kepala orang puji, kita tak hamburkan tanah pada dia, tak baling pasir kat muka dia, kita tak ikut sunnah. Ada banyak kan hadis Nabi SAW yang lain, bila dipuji kembalikan kepada Allah, sebab kita tahu siapa orang yang kita depani. Orang kita depani adalah orang Melayu. Orang kata orang Melayu ni apa? Muslimat dirahmati Allah, sensitif sangat-sangat. Suka nak menjaga hati. Ustazah, kita ni asyik nak jaga hati orang je kan. Hati kita ni siapa nak jaga? Oh, makcik-makcik selalu kata gitu. Muslimat, sebab kehidupan orang Melayu ni sensitivity dia sangat tinggi. Kan orang pandang, jadi Ustazah saya rasa saya tak suka dah datang masjid tu, kenapa? AJK dia semua pandang saya semacam macam mana tu cik? Muslimat, kita orang tak kata lagi, kita yang berasa. Masya Allah. Apatah lagi kalau kita buat perbuatan, dia puji kita. Kak cantik lah, selalu tudung pendek, hari ni labuh ngalahkan Ustazah. Contoh muslimat. Kita pun aku ni pantang dengan orang puji-puji ni, ambil pasir baling. Agaknya orang tu buat apa kat kita? Buta pula mata dia. Contoh muslimat. Boleh tak dia buat report polis, kita akhirnya muslimat jadi susah segala. Nabi pun pesan jangan cari mudarat. Benda yang boleh mendatangkan darurat pada kita ni jangan buat. Muslimat. Jadi memang hadis ni sahih dari Nabi, kena pada zaman itu yang orang Arab ni tidaklah macam orang Melayu, sangat sensitivity dia muslimat dirahmati Allah. Orang yang biasa pergi umrah Mekah, Madinah, saya biasa berurusan dengan orang-orang di Arab sana, muslimat dirahmati Allah. Syok je tengok kalau suami saya nak bertegas dengan hal apa, kadang-kadang boleh sing-sing lengan ni. Hatta kadang-kadang main tepuk, bertumbuk, muslimat dirahmati Allah. Tapi ni masa nak pergi hotel, balik nak keluar daripada hotel. Pernah kami mempertahankan jemaah kami. Jemaah 4 orang sebilik, keluar sama-sama, letak kunci kat kaunter. Dia kata tak letak. Sebab masa makcik-makcik ni letak tadi duduk main WhatsApp. Makcik-makcik ni kata, Ustaz, betul tak percaya suruh dia buka CCTV. Kami minta kunci, dia kata kunci tak ada dekat kaunter. Saya nampak tadi, memang kawan saya ni letak Ustaz. Macam mana nak buat, dia suruh ganti 250. Suka-suka dia je sebut suruh ganti 250 rial. Ustaz pun kata, takkanlah 4 orang ni, 3 orang jadi saksi, 1 tangan letak, kamu je yang kata tidak. Pendek ceritanya bergaduh. Gaduh sampai tepuk-tepuk meja ni muslimat. Ustaz nak mempertahankan jemaah dia. Pergilah sembahyang. Balik sembahyang dia tunggu kat pintu. Dia kata, ya Habibi, dia peluk. Pelik dah aku ni. Ustaz kata apa, Masya Allah, kalau duduk dekat Malaysia, apa yang berlaku tadi tu mau simpan dendam sampai bila-bila ni muslimat. Tapi mereka ni punyalah kata tak ada rasa ke tadi? Tadi tu macam gurau-gurau je ke? Jadi yang 4 orang makcik-makcik ni dah dapat kunci dia balik. Dia nak mengakulah salah dia tu. Dia peluk Ustaz beria-ria. Ustaz, kalau kita agaknya kat Malaysia tak macam tu. Tu saya suka kawan dengan orang Arab ni. Kasar. Tapi dia tak simpan dalam hati. Muslimat dirahmati Allah, kita ni berlembut jaga. Kita pelik, kenapa ya Ustazah dia dah tak nak duduk sebelah saya dalam kuliah. Kita dah mulalah bersangka-sangka muslimat dirahmati Allah. Rupa-rupanya ada orang terasa hati dengan kita, kita tak sedar pun. Maka berhati-hati bila kita membaca hadis macam ni, kita takut muslimat dirahmati Allah, kita nak ikut sunnah sangat. Sunnah yang lain aku susah nak buat. Tahajud tengah malam asyik tidur je, walaupun subuh dah 6.17 pagi. Pukul 6 pagi kita tak bangkit untuk tahajud. Bangkit, dah macam puas dah tidur ni 6 pagi ni. Tak apalah, azan lewat lagi ni. Padahal masa azan 5.40 pagi, muslimat dirahmati Allah, macam tu juga alasan kita. Kita nak tunggu subuh pukul berapa baru kita belajar bab tahajud ni muslimat? Nak tunggu subuh 6.30 petang ke? Ustazah lezanya cakap lembut-lembut lah sikit dengan orang tua ni. Nak bagi faham muslimat. Allah bagi sampai imam dekat rumah saya surau, dia kata, Ustazah, saya hidup ni dah dekat 70 tahun. Saya takut Ustazah tengok jadual waktu solat ni nanti akan ada yang 6.30 pagi Ustazah, dia kata. Selama saya hidup ni saya rasa tak pernah lagi subuh 6.30 pagi. Dunia ni dah tua agaknya ya Ustazah.
Alamak ji, saya tak kaji lagi bab tu. Tapi dia dah pangkat bapa dengan saya muslimat. Saya fikir mungkin juga sepanjang hidup dia ni tak pernah lagi subuh 6.30 pagi. Dunia sudah berubah muslimat, tapi kita masih lagi bertangguh tak nak ubah diri kita. Marilah kita ambil kesedaran.